Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sazwati Saad dari kohort 4. Bagi mata pelajaran pengajian umum MPU 3183, Penghayatan Etika dan Peradaban 2, saya memilih tajuk tugasan nombor 2. Tajuk tugasan nombor 2 adalah menjelaskan adat dan budaya dalam perkahwinan masyarakat Melayu Minangkabau. Melayu Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, Indonesia dan mereka berhijrah ke Rembau Negeri Sembilan. Budaya Melayu Minangkabau mengamalkan adat berpatih dalam kehidupan seharian termasuklah semasa majlis perkahwinan. Adat berpatih yang menjadi amalan Negeri Sembilan telah pun diubah sesuai selaras dengan adat tempatan. Dalam adat berpatih, salah satu ciri utamanya adalah sistem adat matrilineal, iaitu keturunannya mengikut nasab ibu. Ia tidak membenarkan perkahwinan antara dua orang yang berasal dari suku yang sama. Contohnya, lelaki dari suku tiga nenek tidak boleh berkahwin dengan wanita dari suku tiga nenek. Masyarakat adat berpatih menganggap mereka di kalangan suku yang sama, umpama adik-beradik. Adat atau oleh nikah kahwin dikenali sebagai adat semenda-menyemenda. Ada 4 jenis adat atau oleh di kalangan masyarakat Minangkabau. Pertama, oleh undang. Oleh undang adalah oleh perkahwinan yang paling kompleks dan canggih. Semua kebesaran adat harus dipamerkan. Yang kedua adalah oleh lembaga ataupun oleh paras bukit atau oleh separas jantung. Bagi yang memilih untuk mengikuti oleh lembaga, majlis perkahwinan mereka tidak melebihi 3 hari dan 3 malam. Dalam majlis ini, datuk lembaga harus hadir untuk mengetuai dan merestui majlis. Yang ketiga adalah oleh buapak. Oleh buapak ataupun dikenali sebagai oleh paras lereng atau oleh separas sayur. Ianya tidak melebihi daripada 2 hari 2 malam majlis perkahwinannya. Majlis dikelolakan dan direstui serta dihadiri secara rasmi oleh buapak dan besar. Ciri utamanya adalah tempat harus dipasang langit-langit dan tabir lingkungan dan juga tilam pandak. Yang keempat adalah oleh biasa. Oleh biasa adalah oleh ataupun adat yang paling ringkas lagi sederhana. Ia dikenali sebagai oleh paras lepan atau oleh air segolok. Ia dikendalikan hanya sehari semalam. Biasanya mereka tidak akan mempamerkan alat kebesaran adat. Istiadat ataupun oleh perkahwinan ini begitu rumit sekali, namun di sebalik keunikan itu terselah semangat kesatuan dan perpaduan pengamal masyarakat setempat lalu mewujudkan keindahan istiadat. Di hari akad nikah dilangsungkan, pengantin lelaki akan membawa bersamanya barang-barang adat yang mana terdiri dari tepak sirih, wang adat, persalinan, seekor ayam, segantang beras dan setali kelapa. Mengikut adat, ayam, beras dan kelapa adalah barang-barang makanan pengantin lelaki dan pengiring serta pengapitnya semasa mereka bermalam di rumah pengantin perempuan. Antara adat yang paling unik adalah istiadat menyembah mertua. Semasa istiadat ini jalankan, ibu bapa dan saudara pengantin lelaki akan duduk di atas tikar di hadapan pelamin. Cara melakukan istiadat ini adalah 3 kali menyembah dan 3 kali berensot. Ini bermakna pengantin akan duduk di hadapan orang yang hendak disembah. Pengantin lelaki akan memulakan upacara menyembah. Pengantin mula menyembah dari tempat duduk mereka. Selepas menyembah kali pertama, ia akan berensok ke hadapan untuk menyembah kali kedua dan seterusnya kali ketiga. Setelah selesai menyembah kali ketiga, pengantin lelaki akan terus bersalaman dan mencium tangan bapanya. Seterusnya diikuti pula oleh pengantin perempuan. Selepas menyembah bapa, mereka akan menyembah ibu pengantin lelaki pula. Selepas itu, kedua-dua pengantin akan bersalaman dengan sanak saudara yang hadir. Setelah itu, majlis menjamu selera akan dimulakan. Pengantin, mak andam beserta sanak saudara yang hadir akan dijamu dengan hidangan yang istimewa. Masyarakat Minangkabau menggemari masakan pedas dan juga banyak
menggunakan santan kelapa dalam masakan mereka. Pemakanan Melayu Minangkabau kebanyakannya dipanggang, direbus dan berulam. Salah satu masakan tradisional Minang yang popular adalah rendang Minang yang mendapat pengiktirafan dari serata dunia sebagai hidangan yang terlazat. Masakan lain adalah gurih pedas, sate, nasi minyak, masak lemak cili padi, daging salai, dendeng belado, gulai itik dan juga pelbagai jenis kuih muih. Istiadat berinai akan dipersembahkan sejurus selepas selesai majlis menjamu selera. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu majlis berinai besar dan majlis berinai kecil. Kedua-duanya tidak begitu ketara perbezaannya. Istiadat berinai kecil dilakukan oleh sanak saudara terdekat sahaja, manakala istiadat berinai besar melibatkan pembesar-pembesar dan ketua-ketua adat serta jemputan khas. Cara berinai adalah tidak jauh beza di antara kedua-duanya. Namun demikian, dalam upacara berinai kecil, suasana lebih meriah. Untuk menjalankan upacara berinai, beberapa alat kelengkapan perlulah disediakan. Antaranya adalah seperti daun inai yang telah ditumbuk halus dan diadunkan, beras kunyit, air mawar, lilin dan juga bunga telur. Istiadat berinai ini dimulakan dengan mencecahkan adunan daun inai pada kedua-dua belah telapak tangan kedua-dua pengantin. Ia diikuti dengan merenjiskan sedikit air mawar dan diakhiri dengan menaburi sedikit beras kunyit. Setiap orang yang menginaikan pengantin akan dihadiahkan dengan sekuntum bunga telur. Ia merupakan simbolik ucapan terima kasih daripada kedua-dua pengantin dan juga tuan rumah. Busana yang dipakai dalam perkahwinan Melayu Minangkabau sangat kaya dan bervariasi. Lazimnya pengantin akan memakai pakaian yang berwarna cerah seperti merah, hitam ataupun kuning. Ia juga dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah. Pakaian adat yang dipakai oleh pengantin perempuan biasanya terdiri dari baju kurung labu, baju kebaya panjang dan baju kebaya setengah tiang. Fabrik kain yang acap kali digunakan ialah kain tenunan songket bunga tabur atau penuh, kain broket dan kain tenun yang bersulap emas. Ia digayakan dengan sanggul lintang atau sunting. Sunting merupakan hiasan kepala yang diperbuat daripada tembaga atau zinc yang dicelup emas. Terdapat pelbagai bentuk sunting, antaranya bermotifkan bunga, tumbuh-buahan seperti buluh rebung, bentuk unggas dan haiwan seperti burung, ikan dan ramu-ramu. Sanggul lintang berdasarkan kepada ketinggian pemasangan sanggul lintang berdasarkan kepada kedudukan keluarga pengantin yang biasanya terbentuk 3 atau 5 tingkat. Bagi pengantin lelaki pula, busana yang dipakai adalah baju Melayu cekak musang berbutang 5. Corak baju bermotifkan bunga cengkeh dan tampuk manggis dari tenunan songket. Busana pengantin lelaki disempurnakan dengan pemakaian keris pendek berhulu burung serindit atau pekaka di pinggang sebelah kiri. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.